Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bertemu kita lagi dalam rancangan Diari Rawat, dan pastinya setiap hari Rabu jam 9 malam kita setia berada di sini untuk berkongsikan ilmu dan juga pengetahuan berkenaan dengan dunia kesihatan kepada anda semua, terutamanya penonton RTM. Dan pastinya malam ini bertemankan kami berdua, saya Nirwan Fayumi Amir dan sahabat pengacara saya Munawar Azmi. Alhamdulillah, kita bersua kembali kepada penonton setia kita, dan sepasti hari ini kita akan membicarakan satu topik yang sangat penting, iaitu gagal ginjal derita seumur hidup. Tapi terlebih dahulu, kita ingin kongsikan statistik ataupun perkongsian daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. 15% daripada rakyat Malaysia menghidapi penyakit buah pinggang kronik, dan bahasa yang lebih mudahnya, 1 daripada setiap 7 orang rakyat Malaysia menghidap penyakit buah pinggang kronik ini. Dan malangnya, kebanyakan daripada pesakit ini tidak mengetahui situasi kesihatan mereka, khusus yang berkait dengan buah pinggang kronik ini, sehinggalah pada tahap yang sangat serius. Saya sangat setuju dengan kenyataan Munawar sebentar tadi, kerana kita pasti, kita sebagai rakyat Malaysia secara umumnya kita tahu peranan ginjal ataupun buah pinggang itu, tapi kita tak tahu sebenarnya apa fungsi buah pinggang, bagaimana buah pinggang ini berperanan, bagaimana nak menjaga buah pinggang supaya keadaan buah pinggang dalam keadaan yang sentiasa dalam keadaan yang baik, berfungsi dengan baik. Betul tak Munawar? Betul, dan sepastinya kita harapkan melalui perkongsian kita selama 1 jam pada malam ini, insya-Allah akan menjadi satu wake up call, akan memberi satu kesedaran kepada kita semua untuk kita cakna terhadap tahap kesihatan kita, khususnya untuk kita menjaga buah pinggang kita, satu organ yang mungkin kecil dari segi saiznya tapi mempunyai fungsi yang sangat besar. Betul. Kalau kita tengok Munawar, rata-rata di setiap rumah di Malaysia ni pasti ada penapis air. Begitu juga dengan badan manusia. Dalam badan kita juga ada penapis, iaitu buah pinggang. Tapi apa yang ditapis? Air ke, darah ke, dan apa yang dibuang? Apakah kotoran toksin yang dibuang? Itu kita akan bincangkan sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu, jangan ke mana-mana. Kita saksikan teaser topik kita pada malam ini, gagal ginjal derita sepanjang hidup. Saksikan. Okey penonton, itu teaser topik kita pada malam ini, iaitu berkaitan gagal ginjal derita sepanjang hidup. Sebelum kita nak perkenalkan tetamu kita di studio, terlebih dahulu kita nak war-warkan kepada anda bukan sahaja boleh menyaksikan kami di kaca televisyen anda melalui aplikasi RTM Click, malah juga anda boleh berkongsi pengalaman anda ataupun menghantar komentar anda di Facebook rasmi kami. Bagaimana caranya? Boleh saja terus ke Facebook Berita RTM ataupun DR RTM. InsyaAllah kita akan ajukan bersama dengan pakar kita pada malam ini. Jadi baik, untuk membincangkan persoalan ataupun pertanyaan daripada anda semua berkaitan dengan gagal ginjal ini, kita akan bersama-sama dengan tetamu kita, pakar kita, Dr. Muhammad Iqbal Abdul Hafiz, pakar perunding nefrologi dari UiTM Private Specialist Center, yang juga merupakan setiausaha bagi Malaysian Society of Transplantation. Assalamualaikum Doktor, selamat datang ke Diari Rawat. Waalaikumsalam Nirwan. Alhamdulillah Doktor, ini satu kesempatan yang terbaiklah untuk kita memberikan kesedaran kepada masyarakat, pentingnya untuk kita menjaga buah pinggang kita ini. Tapi terlebih dahulu, mungkin secara mukadimah ya Doktor, kita berikan pemahaman yang mudah kepada penonton, khususnya berkenaan fungsi buah pinggang ini, bagaimana ianya berfungsi dan juga memainkan peranan yang penting kepada tubuh badan kita Doktor. Okey Munawar, so kita ada 2 biji buah pinggang lah satu belah kiri, satu belah kanan, dan dia terletak di belakang kita ni. Okey. So buah pinggang kita ni ada 2 fungsi utama. Okey, so macam Nirwan cakap macam tadi lah. Okey, dia berfungsi sebagai filter. So fungsi utama dia nombor 1 adalah untuk membersihkan badan kita daripada kotoran atau toksin lah. Okey, dan fungsi kedua adalah untuk mengeluarkan air yang berlebihan. So contohnya kalau kita minum katakan air banyak 2 liter katakan, kita terus pergi kencing, kerap kencing. Ini semua adalah telah So
fungsi utama buah pinggang, nombor satu, dia mengeluarkan toksik daripada badan dan mengeluarkan air yang berlebihan, dan ini dilakukan dengan proses penghasilan air kencing. So ini dihasilkan oleh buah pinggang kita, dan air kencing ni adalah hasil daripada ataupun adalah toksik yang dikeluarkan bersama air yang berlebihan tu. Okey, so ini adalah dua fungsi utama buah pinggang. Okey, tapi buah pinggang ni dia ada fungsi-fungsi lain juga. Okey. So nombor satu adalah untuk menghasilkan sel darah merah. Dia mengeluarkan hormon. Okey. Kalau Nirwan dengan Munawar pernah dengar anemia kan? Anemia, betul. Di mana HB rendah, hemoglobin rendah kan? Ini boleh berlaku kalau kita mengalami kerosakan buah pinggang. Okey, selain daripada itu, dia berfungsi mengimbang garam galian di dalam badan kita, kandungan asid dalam badan kita. Dia juga mengawal kesihatan tulang kita, dan juga mengawal sistem darah tinggi kita, okey, tekanan darah kita lah. So itu adalah secara amnya fungsi buah pinggang. So dia adalah satu organ yang amat penting lah. Okay. Jadi doktor, kita secara umum kita faham buah pinggang tu ada dua. Saya ada seorang kenalan, rakan baik saya. Beliau pernah mengalami kemalangan dan hilang sebelah buah pinggang. Jadi adakah satu buah pinggang itu sudah cukup untuk cover the whole body? Okey. Sebenarnya itu adalah satu soalan yang baik, sebab dia berkaitan dengan apa yang saya minat lah, iaitu pemindahan buah pinggang. Okey. So itu menjawab soalan, boleh tak kita menderma sebiji buah pinggang? Okey. So yes, so jawapan kepada Nirwan tu, ya, manusia especially kalau dia sihat lah, dia kena sihat. Dia boleh hidup dengan sebiji buah pinggang, dan sama seperti orang yang mengalami kegagalan buah pinggang. Okey, so kalau dia dapat sebiji buah pinggang tu, sudah mencukupi untuk menjalani proses pembersihan tadi, perkumuhan tadi yang saya sebutkan tadi. So itu specialnya buah pinggang. Ia adalah salah satu organ. In fact, buah pinggang ni yang kita boleh mendermakan sebiji buah pinggang kita. Okay? Kita tak boleh nak dermakan paru-paru kita separuh ni kan. Betul. Atau nak bagi jantung kita mati lagi, atau mata kita kan. Buah pinggang dia boleh. Dia special. Okey, nanti kita akan perdalamkan lagi berkenaan dengan pemindahan buah pinggang ini. Boleh. Ialah mana tahu selepas perbincangan kita ada rakyat Malaysia yang terdetik hati nak menjadi penderma buah pinggang selepas ini, doktor. Kita akan balusi nanti, doktor. Tapi mungkin juga kita boleh kongsikan kepada masyarakat Malaysia pada ketika ini. Ialah kita nak fahamkan tajuk kita gagal ginjal. Gagal ginjal tu pada tahap berapa, doktor? Ialah kita difahamkan bila kita bercakap berkenaan penyakit buah pinggang ni ada 5 tahap secara keseluruhannya. Jadi terangkan, doktor. Okey, Munawar. So penyakit buah pinggang ni dia bermula dengan kita panggil chronic kidney disease ataupun penyakit buah pinggang kronik lah. So dia ada 5 tahap, tahap 1 sampai tahap 5. Dia berdasarkan peratus fungsi buah pinggang tu lah. Okay, so that means tahap 5 tu basically tinggal 15% saja. Okay. So dia boleh progress lah daripada 1 ke tahap 2, tahap 2 ke tahap 3. So apabila dia sampai tahap 5 dan dia melarat atau dia progress, dia dipanggil sebagai kegagalan buah pinggang. Dan bila you dapat kegagalan buah pinggang ni, maksudnya fungsi perkumuhan tu tak dapat dijalankan lagi, dan oleh itu pesakit tu perlu menjalani rawatan dialisis, atau pemindahan buah pinggang lah. Itu alternatif dia lah. Jadi doktor, tahap 5 ni, adakah tahap 5 kegagalan buah pinggang ni dikira sebagai kegagalan secara total? Yes, betul. So dua belah buah pinggang tu memang dah rosak lah. So ya. Okey, itu satu penjelasan untuk kita semua untuk kita memahami tahap-tahap dalam penyakit buah pinggang, khususnya melibatkan buah pinggang kronik ini. Ya, doktor, bila bercakap kenaan penyakit ini, mungkin ramai yang tidak mengetahui penyakit buah pinggang kronik ini turut dikategorikan juga sebagai pembunuh senyap, kerana pada tahap-tahap awalnya tidak memperlihatkan sebarang simptom, namun simptom itu tersebut hanya boleh berlaku pada tahap-tahap akhir. Jadi ini ruang terbaik untuk kita perjelaskan kepada masyarakat, doktor. Ya, betul, Munawar. So malangnya ialah
buah pinggang ni dia tak ada simptom. Okey. Kadang-kadang orang cakap sakit belakang ni buah pinggang. Sebenarnya tak, itu muscle biasalah, sakit otot belakang. Okey. Tapi simptom dia mula-mula memang dia tak bergejala lah. Cuma bila dia dah masuk tahap 4 dengan tahap 5, simptom-simptom racun lah itu dah semakin naik dalam badan kita. So dia akan rasa mual, rasa nak muntah, rasa gatal-gatal badan, rasa letih, lesu. And then seperti saya cakap kan, buah pinggang tak dapat nak mengeluarkan air yang berlebihan. So disebabkan itu air akan berkumpul di dalam badan lah. So dia akan menyebabkan kaki bengkak. Ada itu dikira sebagai water retention, Doktor? Ya, water retention kita panggil. Dan kalau kes yang paling serius, dia boleh menyebabkan air boleh masuk ke dalam paru-paru dan menyebabkan seorang tu tak boleh bernafas lah. Lemas lah. Lemas, yes. Itu unfortunately selalunya dah tahap 4 dengan tahap 5 lah. Okey, itu simptom-simptom yang mungkin boleh kerap berlaku kepada sakit-sakit pada tahap 4 dan 5, Doktor. Betul. Doktor ada menyentuh berkenaan kencing berbuih, Doktor. Oh, yes. Yalah, kalau kita lihat, kita nak bandingkan, kita nak kaitkan dengan diri kita sendiri. Saya peribadi pun kadang-kadang kita risau juga bila tengok, alamak, kenapa kencing saya berbuih ni? Adakah ia turut dikaitkan dengan penyakit buah pinggang kronik, dan apa yang membezakan sebenarnya dalam simptom ni, Doktor? Okey, itu soalan yang baik juga. So, kalau berbuih ni dia akan tahu cara dia berbuih tu macam abnormal sikit. So, yang berbuih yang termasuk saya pun mengalami itu apabila kita kencing secara deras lah. So, itu adalah normal lah kan. Okey. So, itu tak menjadi masalah. Ini berbuih ni dia akan tahu dia macam abnormal, buih dia tu akan kekal. Okey. So itu selalunya disebabkan buah pinggang kita dikatakan telah bocor protein. Maksudnya filter tu dah rosak. Jadi dia akan bocor protein lah kita panggil itu. So itu adalah simptom. Maksudnya buah pinggang kita dah mengalami kerosakan lah dari segi fungsi dan struktur dia lah. Doktor, secara klinikal je, boleh tak pesakit mengenal pasti ataupun identify fungsi buah pinggang tu, berapa peratus dan sebagainya? Okey, tak boleh. Okey, so that's why cara kita nak tahu sama ada kita ada penyakit buah pinggang adalah untuk menjalani saringan. Okey. So you menjalani ujian darah. Okey. So di mana kita akan check level toksik you, kita panggil kreatinin. Kalau tak tahulah Nirwan pernah check ke tidak kan. So kita akan tengok tahap, basically dia akan sukat tahap racun lah. Kalau kreatinin atau racun tu tinggi, maksudnya kita tahu buah pinggang tu tak menjalani fungsinya dengan baiklah. So and then dia akan tulislah berapa persen tinggal lah, dia akan tulis macam tu. Di samping tu memang kena buat ujian air kencing juga, sebab air kencing bila kita, kalau you pernah tengok, kita letakkan satu strip tu kan, dia akan sebenarnya dia nak detect benda-benda seperti protein, seperti darah, seperti kuman dalam tu. So dengan kita buat simple test tu yang boleh pergi ke klinik mana-mana, kita akan dapat detect lah secara awal lah sama ada buah pinggang kita ni normal atau tidak. Itu sangat pentinglah untuk kita sering kali melaksanakan ujian saringan, Doktor. Betul. Untuk memastikan tahap kesihatan khususnya berkait rapat dengan buah pinggang kita. Doktor, bila kita menyentuh berkenaan perkara ini, kita juga ingin berikan pemahaman khususnya siapakah antara kelompok-kelompok yang berisiko. Ada yang mengaitkan dengan pesakit-pesakit yang mempunyai penyakit 3 serangkai, Doktor. Jadi mungkin ada penjelasan lain untuk faktor-faktor yang lainnya, Doktor. Okey, Munawar, soalan yang baik. So of course bukan semua orang lah yang berisiko untuk mendapat masalah buah pinggang ni. So kat Malaysia ni atau kat seluruh dunia lah sebenarnya, penyakit kencing manis adalah penyebab kebanyakan penyakit lah, termasuk jantung, buah pinggang, kerosakan mata, kaki potong. So kencing manis nombor satu. Kalau you ada kencing manis, memang kena saring untuk sekali tengok dia ada memberi kesan atau efek buah pinggang ke tidak. Selain daripada itu, orang yang ada penyakit darah tinggi, orang yang ada masalah batu karang, orang yang selalu kena kencing kotor, and of course orang yang mengambil ubat-ubat tradisional direct selling product yang kadang-kadang boleh
memberi kesan kepada buah pinggang. So ini adalah risiko, ini adalah individu yang berisiko untuk mendapat penyakit buah pinggang lah. And furthermore, of course, dengan usia juga, tak semestinya lah, tapi usia memainkan peranan jugalah kan. So dia boleh, yalah, dia macam filter lah 60 tahun kan. So kena check juga kan. Betul. Itu pastinya ada banyak lagi persoalan yang ingin diajukan kepada pakar kita pada malam ini untuk berkaitan dengan kegagalan ginjal. Tapi apapun sebelum itu, kita akan bersama dengan seorang penyakit buah pinggang kita jemputkan khas untuk berkongsikan kepada penonton dirawat pada malam ini. Jadi Munawar, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Dan saya rasa dekat Malaysia ni telah ramai telah mengalami penyakit buah pinggang dan penyakit ini mendadak naik. Penyakit buah pinggang ni melibatkan ginjal lah kan, berlaku apabila kita ambil ubat yang tak terkawal, tak mengikut saranan doktor dan boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang semua kan. Banyak juga artikel-artikel, terbaca artikel apa semua kan. Saya rasa daripada segi penjagaan makanan, paling penting sebenarnya makanan segera. Perlu elakkan benda-benda makanan yang tidak sihat kan, dan juga bersenam itu sangat penting. Sebab mereka tak dapatkan rawatan doktor. Kemudian kebanyakan orang-orang sekarang ni suka makan fast food. Tak menjaga pemakanan lah. Itulah sebentar tadi respon daripada orang ramai berkaitan pengetahuan mereka mengenai penyakit buah pinggang. Dan malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang kita janjikan, kita bawakan kepada anda seorang pesakit buah pinggang yang ingin berkongsikan pengalaman beliau bersama dengan kita di Diari Rawat, terutamanya bersama dengan anda penonton Diari Rawat pada malam ini. Dan kita terus kenalkan. Assalamualaikum, Cik Syahmi Azman. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Cik Syahmi Azman, difahamkan Cik Syahmi merupakan seorang pesakit buah pinggang, dan kalau anda semua mungkin pernah lihat di TikTok Syahmi Azman, beliau merupakan seorang kidney fighter yang banyak sangat berkongsikan, memberi motivasi kepada orang ramai berkenaan dengan penyakit buah pinggang, dan beliau berkongsi video-video yang menarik untuk pengetahuan kita semua. Jadi Cik Syahmi, mungkin Cik Syahmi boleh kongsikan pengalaman Cik Syahmi mengidap penyakit buah pinggang daripada usia berapa dan kini dah berapa tahun, dan masa tu kita pastinya penonton ingin tahu bagaimana Cik Syahmi mengawal emosi daripada mula. Mungkin saya pasti terkejut. Dan bagaimana mengawal emosi pada ketika itu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Niwan. So betul macam Cik Niwan kata, memang satu benda yang kata sangat mengejutkan lah. Sebab basically saya seorang yang yang agak aktif. Kita memang menjalani kehidupan yang sihat lah kata. Maksudnya berjoging, bermain badminton, dan dari segi pemakanan pun saya jenis yang menjaga makan, jenis kurang makan fast food. Lepas tu dari segi rokok pun memang tidak merokok sejak daripada kecil lagi. Jadi memang kata kita cuba menjalani hidup yang sihat lah. Tapi itulah orang kata ketentuan Allah tu kan, dia nak bagi. So sakit ni dia datang waktu tu, kalau saya bercerita bermula waktu tu saya ingat pagi tu hari Sabtu saya berjoging macam biasa. So saya jogging, tengah hari saya pergi belajar sebab saya buat part-time degree. Dan petang tu saya naik flight pergi Langkawi sebab saya ada kursus kat Langkawi. Jadi perjalanan tu sangat orang kata macam orang normal, memang kita tak terasa macam apa. Macam biasa. Memang kita jalani hidup yang kata ya macam kita hari-hari sebelum ni kan. Jadi bila sampai di Langkawi tu, malam tu saya tak boleh tidur je. Saya rasa sesak nafas. So saya rasa macam lain macam lah sikit kan. Mungkin kepenatan ke apa, tapi apa yang saya cuba lakukan, cuba tidur lah. Tapi tak boleh. So saya ambil inisiatif pergi ke hospital Langkawi lah. So bila di hospital Langkawi tu, the first thing diorang buat, diorang ambil darah lah. So bila diorang ambil darah, diorang kata macam bacaan darah tu macam tak cantik. Ataupun mungkin berlaku ralat, dia kata gitu. Sebab dia kata tak ada simptom, tak nampak normal semua. Jadi dia kata tak apalah, kita tunggu esok. Sebab basically hospital Langkawi mungkin kecil jadi tak doktor ni kan. So bila pagi esok tu, saya sendiri dapat rasa macam semua macam kalut lah. So pakar pun datang semua. Jadi bila dia kata dia datang, dia kata cik, patut cik
test darah semalam tu, dia kata bacaan darah tu dah 1,200, creatinine tu dah 1,200. Dia kata kalau normal 100 saja. 1 hingga 100. Tapi yang cik 1,200, saya dah 1,200. Lepas tu urea pula, dia kata selalunya 1 hingga 10, saya dah 24. So keadaan tu nampak memang abnormal lah. Jadi bila dia kata dia nak buat ultrasound lah, ultrascan kat belakang ni. So dia buat ultrascan tu, dia kata cik minta maaf, dia kata dua-dua tinggal 5% je. Dua-dua dah kecut. Dua-dua buah pinggang terkecut. Kita jadi macam apa yang kecut, apa yang tu. Jadi kita first sebelum ni tak pernah tahu, tak pernah nak tahu pasal ginjal semua kan. Jadi dia kata cik kena dialisis ni. Dia kata saya datang sini nak kursus sebenarnya, bukan nak masuk hospital ke apa kan. Dia kata minta maaf cik memang kena masuk hospital, tak boleh keluar. Jadi memang kena buat rawatan terus lah. So kat situ saya mohon semua, memang dia tak benarkan saya keluar sebenarnya, tapi saya mohon juga so dapat pulang ke HKL, dia buat sekali test, memang betul lah. Dikatakan buah pinggang saya dah rosak lah dua-dua tu. So belum berjalan inilah dialisis. Okey. Sejak daripada mengidap penyakit buah pinggang ni, adakah bagaimana penyakit buah pinggang ni mempengaruhi rutin harian, bekerja, berkeluarga dan sebagainya? Kalau saya nak flashback baliklah kata, sebab sebenarnya sekarang ni pun saya sudah hampir 5 tahun lah, kena masuk 6 tahun saya buat rawatan dari sini. Memang pada permulaan tu satu yang agak kata kehidupan tu berubah 360 darjah lah. Sebab kan yelah, siapa sangka kan kita masih muda, baru bekerja, lepas tu pula baru kata yelah beli baru nak memiliki kehidupan lah dengan beli rumah semua. Tiba-tiba kata kita tak terfikir rupanya sakit ni yang akan jadi macam satu cabaran untuk kita kan. Jadi waktu saya mula didiagnose tu, memang first pasal rawatan lah. Memang kita tak pernah tahu pasal dialisis semua ni. Yang kita pernah tahu dari darah lah, yang mana hemodialisis guna mesin tu kan. Tapi doktor kata untuk Syahmi mungkin muda lagi. Jadi dia kata disarankan buat dialisis air. So waktu dialisis air tu kita macam confused macam apa tu dialisis air sebab kalau dengarnya air tu pertama kali dengar. Jadi kita tak pernah tahu pasal dialisis air tu. So bila kata doktor tak apa, saya nak tengok dulu. So bila saya tengok perbandingan antara dua tu, baru saya tahu rupanya dialisis air ni dia lebih fleksibel. Cuma dia renyahnya sebab dia sehari 4 kali. Berbanding dengan dialisis darah. Dialisis darah ni dia kena satu sesi 4 jam dan seminggu 3 kali. Itu yang lepas pada tu saya terus buat dialisis air lah. Tapi dari segi emosi tu memang waktu tu saya masih belajar buat part time degree, memang ramai sebenarnya suruh saya berhenti belajar kan. Maksudnya buat rawatan. Tapi saya tak tahu, saya rasa sebab takut membebankan diri. Takut membebankan diri. Tapi bagi saya benda ni ya betul dia baru satu benda cabaran. Tapi saya pernah kata ayah saya lah, abah saya bagi pandangan, dia kata benda ni atas kita je. Maksudnya kalau you nak buat, you buat. Jadi bila saya fikir balik, yelah orang kata mungkin dengan sakit ni saya dah tak ada kemampuan untuk berperang untuk berjihad. Betul. Tapi saya anggap yang saya belajar ni antara jihad saya. So kalau saya jatuh ke apa, itu saya punya jihad saya lah. Jadi dengan memberikan semangat tu lah, so, saya teruskan. Alhamdulillah dah grad semua. Lepas tu kata je lah, boleh meneruskanlah dengan kerja lagi. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Jadi sebentar tadi kita ada paparkan satu video daripada TikTok Encik Syahmi. Beliau sedang menjalani rawatan dialisis air di office pada ketika betul. Itu merupakan satu rutin harian yang dilakukan. Jadi rutin, adakah ia dilakukan hari-hari ataupun ada masa-masa tertentu? Okey, untuk dialisis air ni memang hari-hari. So dia satu hari dia ikut passion lah. Tapi macam saya sehari 4 kali. Jadi saya akan buat pagi waktu sampai di office. Tengah hari waktu rehat tu, last shower tu. So orang pergi last shower, saya akan duduk kat office lah. Jaga office kan. Jadi security guard itu. Saya akan buat dialisis. Lepas tu balik pada kerja. Daripada malam lah saya akan buat. Sebab dia satu sesi untuk dialisis air ni tak lama. Dia dalam 20 minit saja, 30 minit sajalah. So kita dapat saksikan ini merupakan alatan yang digunakan untuk dialisis air. Mungkin Cik Syahmi boleh terangkan sebagaimana Cik Syahmi terangkan dalam di media sosial tu. Mungkin untuk sama-sama kita fahamkan bagaimana Cik Syahmi mengendalikan dialisis air ini di rumah, di pejabat dan di mana-mana sahaja yang diperlukan. Ya betul. Silakan. So beza dialisis air dengan dialisis darah ni, dialisis darah kita guna mesin tu. So dialisis air ni basically sebenarnya air je. Dia bukan air sebenarnya, dia satu solution. Jadi kalau kita tengok sini ada keterangkanlah, dia panggil Daniel low calcium ni lah. So yang ni memang air ni dia akan masuk dalam perut kita. Okey. Kita
kita akan gantung dia ke tempat tinggi dan ada satu beg belakang ni yang kosong. So kita akan letak kat bawah yang mana bila kita buat sesi tu air ni akan dimasukkan dalam perut kita lah. Yang mana kalau boleh ada satu tiup dekat perut ni. Okey. So dia akan dalam 15 minit dia akan masuk. Lepas tu dia akan masuk dulu. Lepas tu 4 ke 6 jam nanti sesi kedua nanti. Baru kita akan keluarkan dia. Kita keluarkan dulu. First, second baru kita akan masuk balik yang baru. So sebenarnya air ni ada dalam perut lah. So sekarang air ni pun memang dalam perut lah. Memang dalam perut sekarang ni. So untuk sesi seterusnya untuk buang. Next sesi ni untuk buang dan masuk yang baru pula. Baik. Ada macam tu. Cuma saya nak tanya, sekiranya buat dekat ofis, bagaimana respon daripada rakan sepejabat dan juga terutamanya majikan bila Syami buat rawatan dialisis di ofis? So memang first orang terkejut lah. Kejut, pelik. Dan orang kata macam, yelah ramai nak tahu kan. Tapi itu saya kasi itu baguslah sebab sebenarnya itu satu rahmat juga sakit ni untuk saya sebenarnya. Sebab dengan sakit ni saya boleh berkongsi dengan ramai orang. Jadi bila di office tu basically sebab dari saya ni dia bagusnya fleksibelnya dia tak perlu tempat yang terlalu khas lah. Dia just tempat tu kena bersih, kita kena selalu sanitize, kena selalu kena pastikan bersih orang kata inilah kemaslah kawasan tu dan kita lalu buat dialisis lah. Jadi kalau macam majikan kita cerita dia orang faham lah dan macam tempat saya office pun akan satu tempat khas yang saya akan buat. Saya takkan pindah-pindah tempat. Sebab macam dari saya ni, dah berbeza sedarah, dia risiko dia lebih kepada infection. So kalau kita tak jaga betul-betul, tak ikut prosedur yang doktor bagi semua tu, memang kemungkinan untuk kena infection tu sangat tinggi. So memang basically kalau macam kita kena pastikanlah maksudnya pakai mask. Ada punya prosedur dia, pakai mask, basuh tangan 7 langkah. Lepas tu kena selalu sebelum start tu kena sanitize dulu meja. Itu memang kena rutin tu kena buat. Itu kena disiplin lah. So macam alhamdulillah bukan kat tempat kerja saja saya buat. Macam saya sendiri pun wife saya orang Pulau Tioman. So memang macam saya memang kami akan balik Tioman tu bukan senang lah sebab daripada sini nak ke Mersing ke JT dan perlu rancang perjalanan tu lah kan. Lepas tu naik ferry 2 jam pula. Faham. So kat sana memang tak ada tempat dialisis apa jadi kena betul-betul ada tempat setting lah. So alhamdulillah memang desa saya ni sebenarnya sangat membantu kehidupan saya lah. Dia lebih memudahkan sebenarnya. Baik, terima kasih Cik Syami atas perkongsian berkenaan dengan pengalaman mengidap jangkit buah pinggang ini daripada 5 tahun yang lepas lebih kurang. Jadi termasuklah bagaimana beliau menjalani rawatan dialisis air di mana-mana sahaja mengikut keperluan masa yang ditentukan. Jadi baik, sekali lagi terima kasih Cik Syami atas kesudian bersama dengan Diari Rawat pada malam ini dan selepas ini jangan ke mana-mana. Sebelum kita berehat, kita akan saksikan terlebih dahulu Dr. Jim senaman untuk sakit pinggang. Macam mana tu? Saksikan. Sakit. Rasa lemah di kawasan pinggang? Jom, ikut cara saya. Konsisten adalah kunci. Amalkan selalu untuk dapat pinggang yang sihat. Baik, kembali bersama kami dalam Diari Rawat. Pastinya kita masih lagi membincangkan berkenaan gagal ginjal derita sepanjang hidup. Dan pastinya kita masih lagi bersama dengan Dr. Muhammad Iqbal Abdul Hafiz yang merupakan pakar perunding nefrologi UiTM Private Specialist Center UPSC. Doktor, kita nak teruskan perbincangan kita pada malam ini. Khususnya kita tadi melihat kepada pesakit buah pinggang kronik, kegagalan buah pinggang. Bagaimana untuk kita memahami dalam situasi semasa sekarang ini? Ialah khususnya
pada usia muda sudah pun menghidap penyakit buah pinggang kronik dan dalam masa yang sama juga tidak sedar menghidap penyakit tersebut sehinggalah pada tahap yang serius. Okey, betul. So, kes Syami ni memang it's an unfortunate situation lah. So, kes Syami ni disebabkan oleh kita panggil glomerulonephritis lah ataupun radang buah pinggang. Dan ini berlaku apabila badan tu dia menyerang buah pinggang kita sendiri. Okey, dan ni dia tak ada kaitan dengan lifestyle lah macam Syami cakap tadi kan. Dia fit, tak merokok. dia tak merokok, dia tak makan Maggi, dia tak apa kan. Betul. Tapi so tiba-tiba badan tiba-tiba menyerang. Ni dia berkaitan dengan sistem imun kita lah. So dia sebab apa yang berlaku kepada Syahmi tu sebenarnya dia berlaku dah lama lah, dah bertahun. Cuma memang tak boleh nak pick up lah kan sebab seperti saya cakap dia impossible lah sebab dia sihat, dia tak adalah nak pergi saring kan tiba-tiba tidak kan. syak apa-apa. Tak syak apa-apa. Tu yang sedih tu yang diceritakan tahap racun dia dah sampai 1000 yang kita sebut tadi kan, kreatinin 1000 lebih. Sedangkan normal adalah 100. So ini memang inilah seperti dicakap lah kan, dah ditentukan kan, so tak boleh buat apalah kan. Jadi doktor, sebab kebiasaan yang berkaitan dengan soalan menawar tadi tu, kebiasaannya kita sering kali mengaitkan penyakit buah pinggang ni dengan warga emas ataupun orang yang lebih tua. Jadi saya rasa tidak mustahil adakah di kalangan kanak-kanak dan juga remaja juga berisiko untuk mengidap penyakit buah pinggang ni doktor? Oh memang. So kanak-kanak ni memang disebabkan oleh inilah selalu kita panggil radang buah pinggang ni, di mana badan tu menyerang buah pinggang tu sendiri kan. So dia boleh berlaku pada kanak-kanak dan juga remaja. Adakah itu disebabkan faktor genetik doktor? Ya, ada genetik, tapi kadang selalunya dia berlaku secara spontan lah, spontaneous. So as you said lah, it's nothing to do kaitan dengan lifestyle dia ke, tak tidur ke, stres ke kan, dia nak berlaku macam tu. Okey, doktor menyentuh berkenaan keradangan ni, saya teringat satu penyakit yang mungkin juga kita boleh huraikan kepada masyarakat luar sana, iaitu penyakit autoimun, SLE doktor. Betul. Kaitannya dengan penyakit buah pinggang kronik doktor? Ya, definitely. So SLE ni adalah satu penyakit autoimun yang boleh menyerang mana-mana organ lah. So dalam klinik kami atau klinik saya ni memang ada pesakit SLE yang dia menyerang bahagian buah pinggang dia. Okey. Dan dia boleh menyebabkan buah pinggang mengalami kegagalan buah pinggang lah. So pesakit SLE pun doktor yang merawat SLE itu akan saring buah pinggangnya. Nak tengok adakah SLE itu atau penyakit autoimun itu telah menyerang buah pinggang dia. So Doktor, cuma kerisauan kita doktor dalam era zaman sekarang ni, terutamanya di kalangan anak muda doktor, pantang ada makanan viral nak serbu, pantang ada makanan sedap semua nak try, tambah-tambah lagi semuanya sekarang ni di satu platform yang sangat mudah iaitu media sosial doktor kan. Betul. Jadi doktor, adakah faktor pemakanan terutamanya dalam trend masa kini doktor memainkan peranan yang besar ataupun menyumbang kepada kegagalan ataupun penyakit buah pinggang itu sendiri? Okey Nirwan, so benda tu dia memang tak ada makanan lah yang menyebabkan penyakit buah pinggang tu. Okey, tapi apabila kita makan secara tak sihat ni, dia secara indirect menyebabkan seorang tu obes. Menyebabkan seorang tu menghidap penyakit kencing manis katakan. So secara indirect kalau kita tak mengamalkan pemakanan yang tak sihat kan, pemakanan ini tak makan sihat, so dia boleh menyebabkan obesiti dan kencing manis dan darah tinggi yang secara indirectnya menyebabkan itu dikira sebagai faktor sekunder doktor. Ya. Okay. Boleh mendatangkan penyakit yang lain juga doktor kan. Ya. So makan Maggi ni tak adalah menyebabkan penyakit buah pinggang. Okey. Tapi bukan nak menggalakkan Okey. Doktor, saya ingin menyentuh satu lagi, mungkin ini juga trend kot. Ialah bila zaman moden ni kan, lagi-lagi dalam kalangan anak-anak muda sekarang ni, ramai sekarang ni yang mengambil suplemen, mengambil vitamin C, vitamin D. Ada kalanya mereka tidak tahu pengambilan tersebut dari segi kuantiti yang sesuai dan mengambil dalam skala yang sangat berlebihan. Jadi bagaimana situasi ini boleh dikaitkan dengan penyakit buah pinggang doktor? Okey, so this one very important sebab bukan tu je protein shake kata orang bodybuilding.
orang atau kebanyakan wanita yang mengambil suplemen nak bagi cantik, nak menguruskan badan, okey. So ataupun nak ambil inilah secara kesihatan, kan? Sebab memang secara logiknya katakan pil tu dibuat daripada herba-herba yang memang kita tahu memberi kebaikan, kan? Tetapi pil tu dia dihasilkan secara concentration yang tinggi, okay, dan dimasukkan dalam bentuk pil atau liquid. So kalau kita ambil pil tu secara tiap-tiap hari, seperti saya cakaplah, buah pinggang kita macam filter, dia akan menapis, tapi sampai kalau dah ambil setahun 2 tahun, dia memang filter tu boleh rosak. Faham. Okey. So ialah kalau tak ada orang yang suruh makan, katakan halia lah, katakan dia memang banyak benefit, kan, halia, kan, dari segi immune system kita, mengurangkan stres. Tapi kalau tak perlu pun kita nak makan pil galik ke pil halia ke tiap-tiap hari, sebab benda tu tak sepatutnya makan dengan concentration yang tinggi. Sama juga macam vitamin C, kan. Sebab vitamin C ni kalau boleh menyebabkan batu karang di dalam buah pinggang semua kalau tinggilah. So kita tak adalah minum macam 10 biji orange juice every day, kan. So memang tak boleh. Okey doktor, saya nak minta pendapat doktor. Saya pernah bertanyakan dengan satu unit rawatan alternatif di salah sebuah hospital. Bagaimana jika contoh seseorang itu nak mengambil ubat ataupun suplemen herba lah sebagai contohnya. Dikatakan kalau ambil 7 hari rehat 30 hari, ambil 10 hari rehat 40 hari. Mungkin doktor ada feedback daripada doktor berkaitan dengan cara pengambilan yang sebegitu, 7 rehat 10 ataupun 10 rehat 40. Okey Nirwan, so that one, so sebab dia bukan macam ambil ubat biasa sebiji 2 kali sehari ke macam tu, kan. So dia memang tak ada jawapan. Okey. So tapi kalau seorang tu mengambil keputusan untuk mengambil suplemen. Saya tak cakap suplemen tu semua salah tau, okey. Then you kena saring juga, sebab kita tak tahu, sebab seperti saya cakap, kalau kita makan buah pinggang kita ada problem, dia tak dapat dikesan kecuali kita buat saringan darah dan saringan air kencing. So kalau you nak makan suplemen tu boleh, tapi kena berhati-hatilah. Sebab kita tak tahu apakah tindak balas terhadap buah pinggang kita. Okey. So itu yang penting. Okey. So bukan saya cakap sebab ialah dah berkurun-kurun benda suplemen, takkanlah kita nak cakap benda tu salah, betul tak, kan? Maksudnya individu itu perlu lebih berhati-hati dalam membuat saringan, untuk memantau dengan lebih kerap. Sama ada ubat Islamik ke semua, kita kena makan dia sebab kita tak tahu. Ya, betul. Sama juga dengan ubat western. Ada yang ubat barat ni kadang-kadang dia tak sesuai, kan. Ada orang makan Panadol pun tiba-tiba muka dia bengkak, kan. So samalah dengan ubat-ubat suplemen, ubat tradisional ni. Menyentuh berkenaan ubat-ubatan ni, doktor. Ada yang menyatakan bahawa penggunaan ubat tahan sakit secara kerap dan berlebihan juga akan menyebabkan kerosakan buah pinggang, doktor. Yes, itu betul. Okey, tapi selalu ubat tahan sakit selain daripada Panadol. Okey, Panadol tu selamat sebenarnya, tapi ada orang yang sakit belakang, sakit lutut, dia makan ubat tahan sakit seperti Voltaren, seperti Ibuprofen. Dia adalah jenis-jenis ubat dia. So kalau seorang itu memang bergantung kepada ubat tahan sakit, memang kena bagi tahu dengan doktor dia yang bagi tu ubat tahan sakit tu. Memang kena saring. Itu je seperti cakap. Tapi masyarakat kita, isu dia kadang-kadang dia pergi farmasi, dia beli sendiri, kan. Betul, itu isu dia. Okey. Itu yang kerisauannya, doktor. Ya, so dia follow up. Okey, mungkin doktor klinik bagi sekali untuk seminggu je, 2 minggu. Tapi kita pergi ke farmasi bagi je, kan. Dia minta boleh tak bagi ubat yang sama. So dia continue bertahun-tahun. Betul. Allah mak. Sedar-sedar je dah ada berlaku kegagalan buah pinggang. Yalah, kita faham sebenarnya situasi. Kadang-kadang ada yang mengambil ubat tahan sakit ni sebab atas keperluan. Yalah, nak pergi bekerja hari ini tapi sakit pula. Betul. Jadi disebabkan ubat tersebut nak memudahkan katanya, untuk membantu memudahkan pekerjaan. Okey. Bercakap berkenaan suplemen, vitamin C tadi. Kita ada kapsul farmasi ni yang sesuai dengan tajuk kita ni. Tajuk dia adalah vitamin C. Apakah dos yang selamat? Saksikan.
Hai semua, untuk episod kali ini saya akan kongsikan informasi berkaitan dengan vitamin C. Apakah dos yang selamat? Vitamin C juga dikenali dengan nama saintifiknya asid ascorbic adalah sejenis vitamin larut air. Ia tidak disimpan dalam jumlah yang besar dalam tubuh. Sebaliknya, sebarang lebihan hanya akan dikumuh melalui air kencing. Sebenarnya, ramai yang masih keliru apakah dos vitamin C yang paling sesuai dan selamat untuk diambil setiap hari. Malah terdapat pelbagai dos vitamin C dijual di pasaran seperti 200mg, 500mg dan 1000mg. Ada yang kata vitamin C ini kan bagus. Jadi kalau ambil suplemen vitamin C dos yang tinggi, lebih bertambahlah manfaatnya kan? Tapi tahukah anda pengambilan vitamin C secara oral iaitu melalui mulut dengan dos yang tinggi tidak memberi manfaat tambahan kerana kadar serapan oleh tubuh adalah tepus sekitar 400mg. Kadar serapan tubuh untuk vitamin C berkurangan dengan bertambahnya dos yang diambil secara oral. Saranan pengambilan Nutrients Malaysia iaitu Recommended Nutrients Intake for Malaysia dalam kalangan individu dewasa untuk vitamin C adalah sebanyak 70mg sahaja sehari. Manakala had maksimum bagi pengambilan vitamin C adalah 2000mg sehari. Keperluan vitamin C harian adalah berbeza mengikut kumpulan individu. Sebagai contoh, kanak-kanak memerlukan antara 30 hingga 35mg manakala wanita mengandung 85mg. Berbeza pula untuk wanita menyusu yang memerlukan vitamin C yang lebih tinggi iaitu sebanyak 125mg. Sebenarnya pemakanan yang seimbang sudah cukup mengandungi sumber vitamin C yang diperlukan tubuh. Saranan 5 hidangan sayur-sayuran dan buah-buahan sehari dah memadai untuk mencapai saranan keperluan vitamin C tubuh. Contohnya dengan 3 sahajan sayur dan 2 sahajan buah sehari. Kadar penyerapan vitamin C dalam badan akan berkurang sebanyak 50% apabila vitamin C diambil melebihi 1000mg bagi orang dewasa. Pengambilan dos vitamin C yang tinggi iaitu melebihi 2000mg untuk jangka masa yang panjang adalah tidak disarankan. Ia boleh menyebabkan kesan sampingan yang serius seperti cirit birit yang teruk, pengumpulan asid urik dalam saluran urin iaitu faktor risiko bagi penyakit gout dan pembentukan batu karang dalam buah pinggang yang boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang. Jadi, ambillah dos vitamin C mengikut dos yang telah disarankan. Ambil dos tinggi beribu-ribu miligram pun tak ada gunanya kerana ia tidak atau kurang diserap oleh tubuh. Sebaliknya, dikumuhkan sahaja melalui air kencing. Yang lebih merisaukan, ada pengguna yang sanggup mengambil banyak suplemen vitamin C. Peringatan untuk pengguna di luar sana, semua ubat serta produk suplemen kesihatan perlu berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia kerana setiap produk ubat yang berdaftar telah dijamin dari segi keselamatan, kualiti serta keberkesanannya. Jadi pengguna atau orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmacy Call Center NPCC di talian 1800 88 722 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan. Secara umumnya, vitamin C adalah selamat. Yang penting diambil mengikut dos yang disyorkan, mengikut keperluan badan, tak perlu berlebihan. Kebanyakan penjual suplemen kesihatan mengambil kesempatan dengan membuat tuntutan kesihatan yang melampau. Jadi, sebagai pengguna, anda perlu bijak dalam membuat pilihan. Dapatkan nasihat doktor atau ahli farmasi sebelum mengambil suplemen kesihatan vitamin C, terutamanya pengambilan dos yang tinggi. Okey penonton, selamat kembali bersama kami dalam Diari Rawat. Kita dalam ruangan yang terakhir sekarang ini untuk kita meningkatkan kesedaran masyarakat khususnya berkenaan kegagalan buah pinggang. Kita tak mahulah nasi dah menjadi bubur. Betul, dah terlambat untuk kita memahami berkenaan isu ini. Betul, kalau selagi boleh dicegah lebih baik. Jadi sebelum kita nak berkongsi bertanyakan kepada doktor mengenai rawatan terutamanya berkaitan dengan pemindahan buah pinggang tu, kita ada satu persoalan daripada rakan di Facebook iaitu mungkin kita paparkan di skrin iaitu adakah masalah buah pinggang ini boleh menyebabkan berlakunya masalah tulang rapuh ataupun osteoporosis daripada One Therapy Center. Okey, soalan yang baik. So seperti saya cakap pada awal tadi, sebab buah pinggang ni dia ada fungsi untuk dari segi kesihatan tulang. Okey. Tapi dia bukan dari segi osteoporosis lah. Osteoporosis ni satu penyakit tulang yang lain. Dia tak ada kaitan dengan buah pinggang lah. Okey. Dia punya masalah especially kalau dia mengalami kegagalan buah pinggang lah. Dia memang kena jaga pemakanan, especially fosfat,
Makanan yang tinggi fosfat itu tak boleh sebab dia boleh menyebabkan tulang seorang pesakit itu menjadi rapuh. Dan bukan itu saja, dia boleh menyebabkan salur darah itu menjadi keras. Tapi dia lain sikit daripada osteoporosis, tapi dia memang penyakit tulang jugalah. So kalau seorang tu dah mengalami kegagalan buah pinggang dan dialisis lama, dia tak jaga kan dari segi kesihatan tulang ni atau kesihatan dia punya tulang belakang tu boleh menjadi rapuh, boleh patah dan sebagainya lah. Okey, doktor, pastinya juga doktor, penonton juga ingin tahu berkenaan kaedah-kaedah rawatan. Yalah, mungkin bersandarkan juga pada tahap pesakit, tahap 1 sampai 5 dan juga mungkin juga berkait rapat dengan faktor usia. Apa antara kaedah-kaedah rawatan yang ditawarkan, doktor? Okey, so kalau macam tu, selalu kalau seorang tu mengalami kegagalan buah pinggang kronik, that means sebelum dialisis, so tugas doktor adalah untuk mengelakkan pesakit tu daripada mendapat atau progres kepada kegagalan buah pinggang. Katakan tahap 6 lah. Sebab actually tahap 5, after tahap 5 tu dia memang kegagalan buah pinggang. Tapi apabila seorang tu mengalami kegagalan buah pinggang, macam Cik Syahmi cakap tadilah, ada 3 option lah. Nombor 1 adalah dialisis, hemodialisis, iaitu dialisis darah tu. Yang Cik Syahmi cakap, kena pergi ke pusat dialisis 3 kali seminggu dan kita kena dirawat 4 jam. Bayangkan, 4 jam 3 kali seminggu di pusat dialisis. Memang tak boleh escape lah. Tak boleh kata tidak. Tak boleh kata tidak, sebab nanti racun tu akan naik daripada dalam badan kita. Encik Syahmi tu yang dia cakap. So kita akan tengok kalau dia masih aktif, dia masih berfungsi dengan baik lah. So kita akan offer dia dialisis air. Dialisis air tu seperti Encik Syahmi cakap tu lah, dia memberi lebih kebebasan, fleksibel. So that means dia boleh bekerja, dia tak perlu pergi pusat dialisis. So tapi dia kena buat sendirilah. Tapi prosedur yang dia ceritakan tu hanya 30 minit je maksimum. Dia dah habis, dia boleh buat kerja biasa. Lagi satu saya nak, dia bukan masuk air dalam perut tau, dia rongga abdomen. Nanti orang tersilap pula, perut kan rasa kenyang pula kan. Kembung pula kan. Tak. Dia rongga peritoneum kita panggil. Itu sebab kita panggil benda tu peritoneal dialysis. Ini kita panggil dialisis air lah. Dan nombor 3 iaitu yang terbaik lah. Especially kita offerkan untuk pesakit yang muda sepatutnya. Ataupun tak sebenarnya muda, tapi maybe 50 years old and below, or even 60. Saya pernah transplantkan seorang makcik yang 60 tahun. Anak dia nak bagi, so kita bagi juga kan. So kalau dia sihat, dia boleh mendapat transplant atau pemindahan buah pinggang. Tapi of course adalah rawatan nombor 4 kalau dia dah terlampau uzur, dah terlampau tua, then of course kita tak bagilah option 3-3 ni. Jadi doktor ada sebut berkaitan dengan pemindahan buah pinggang itu. Jadi apakah prosedur, bagi contoh seorang pesakit dan dia kata dia bersetuju untuk menerima pemindahan buah pinggang daripada penderma. Jadi apa prosedur yang perlu dia lakukan untuk dia dapatkan organ buah pinggang daripada penderma? It's a very good question. Sebab nak bagi tahu, sebab kat Malaysia ni memang ada at least 50,000 orang pesakit sedang menjalani dialisis. So disebabkan itu, dia orang tak ada. So to answer it quickly, so apa first thing yang dia kena pergi jumpa pakar nefro dia dan tanya adakah dia sesuai untuk menjalani atau mendapat rawatan pemindahan buah pinggang. Kalau ya, selalunya kita akan suruh pesakit tu cari sama ada penderma ke tidak. Selalunya ahli keluarga lah, adik-beradik, mak bapak atau anak. So ini adalah sesuai lah untuk menjadi penderma. Seperti saya cakap tadi kan, manusia ni dia boleh hidup dengan sebiji buah pinggang. Tapi ada juga yang kita panggil, kalau tak ada penderma, kena tunggu penderma yang telah meninggal dunia. I'm not sure whether Munawar atau Nirwan pernah dengar.
Ini berlaku apabila katakan selalunya lah apabila seorang tu aksiden dan mengalami kecederaan yang serius atau teruk kepada otak dia. So otak dia malah tak berfungsi. Okay, that means actually itu adalah satu, secara medikal dia dah klasifikasikan sebagai meninggal dunia. Okay, tapi ni jangan salah faham dengan orang koma ke pengsan ke, tak sama tau. Ni otak dia memang dah damage, dah brain dead. Betul bagus. Mati otak kita panggil dalam bahasa Melayu kan. Bila mati otak ni orang pun nak, sebab dia jantung dia masih berdenyut, paru-paru dia masih okey, buah pinggang dia masih okey, organ lain masih berfungsi seperti biasa. Ya, dan inilah kita panggil penderma yang telah meninggal dunia. So dia bukan orang yang meninggal sebab mati tua, meninggal sebab denggi, meninggal sebab sakit jantung, tak. Dia meninggal sebab mati otak. Itu je syarat dia kalau nak ambil organ daripada sini. Baik, itu prosedurnya lah. Doktor merupakan antara salah seorang yang telah pun mendaftar ataupun pengikrar untuk menderma organ. Kita tunjukkan sikit betul kepada penonton semua. Kita tunjukkan kad tersebut. So ini adalah kad yang telah menyatakan kita berikrar untuk menjadi penderma. Okey, dia tak sama macam jadi penderma darah tau, dia lain tau. Ini kalau apa-apa berlaku kepada saya lah. Katakan aksiden dengan benda kan. Doktor dah tahu, doktor saya telah bersetuju supaya organ dalaman kita ni didermakan. Setelah meninggal dunia. Ya. Apabila mati otak lah. Meninggal dunia masa waktu tua kan dah. So doktor nak tanya, Munawar dengan Nirwan ni dah berikrar belum untuk belum lagi berikrar. Tapi kalau kita dengar penjelasan daripada doktor tadi, kita nak memberi peluang kedua kepada pesakit buah pinggang kronik ini. Kita harapkan bukan sahaja kita berdua tapi juga masyarakat di luar sana semua terinspirasi dengan penjelasan daripada pakar kita untuk kita bersama-sama menjadi pengikrar untuk kita menderma organ jenazah. Ya, betul. Thank you Munawar. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Dr. Muhammad Iqbal kerana sudi bersama dengan Diari Rawat pada malam ini. Dan sebelum itu, kepada anda semua, jangan lupa mungkin ada yang terlepas untuk menyaksikan Diari Rawat pada malam ini. Saksikan ulang siar di TV1 setiap Khamis jam 3.05 petang dan juga di saluran berita setiap Rabu jam 3.05 petang. Okey, kita dah sampai ke penghujung siaran. Kami harapkan perkongsian pada malam ini memberikan satu pemahaman yang cukup jelas kepada anda pentingnya untuk kita menjaga buah pinggang kita, satu organ yang sangat kecil tapi memainkan peranan yang sangat penting kepada tubuh badan kita. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam Malaysia.